الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال أيضا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau PPRT, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana pada hari ini sudah 12 hari kita berjaya berada di dalam bulan Ramadan. Telah berbagai-bagai latihan kita lalui, berbagai-bagai ujian telah kita hadapi. Mudah-mudahan kita menerima didikan, menerima pimpinan, menerima bimbingan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nanti kejap, minum dulu. Ramadan ni Allah datangkan kepada kita semata-mata nak memimpin, memandu kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayatnya semua orang dah tahu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah nak pimpin kita, Allah hendakkan kita ni orang yang bertakwa. Allah tak hendak kita melakukan maksiat, Allah tak hendak kita masuk neraka. Kerana selepas kehidupan ini, lepas kehidupan di dunia ini, ada lagi satu kehidupan. Di sana Allah nantikan kepada kita dua tempat. Satu namanya syurga, lagi satu namanya neraka. Ayat yang saya baca tadi pun ada sangkutan dengan dua-dua perkara itu. Yang pertama saya baca dalam surah Al-Baqarah, mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu syurga. Yang kedua ayat yang saya baca tadi juga dalam surah Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang mengkufurkan ayat-ayat kami dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tadi tu Imam Anak pun ada baca, fa
amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada tak baca tadi? Kalau tak baca dia mesti tidur tengah sembahyang tadi. Ada dengar dia baca bunyi tu tadi? Kalau tak ada jawab dia mana ada orang ke? Ada dah dengar dia baca bunyi tu tadi? Ada ya. Artinya apa? Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya berat berbenar, dia sentiasa berada di dalam keredaan Allah. Dan barang siapa timbangan kebajikannya ringan, artinya dosanya banyak, pahalanya sikit, maka maknya adalah hawiyah. Nama maknya tu hawiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Itulah dia neraka yang apinya bersangatan nyalanya. Itu namanya hawiyah. Mak dengan anak macam mana? Maknya tu api, namanya hawiyah. Anaknya orang yang ringan timbangan kebajikannya tu, dosanya banyak, pahalanya sikit. Itu nama anaknya. Anaknya tu, mak dengan anak, apa dia buat di mak tu? Dia tak nak jadi mak tu ni. Apa dia buat dia kepada anak dia? Dipeluk, ditimang, didakap, dilambung, dia apa? Dia diciumnya. Itulah. Siapa yang cium tu? Api neraka, namanya hawiyah. Jadi esok ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ni akan menghadapi satu timbangan di akhirat. Tahu, di akhirat ada dacing, tahu? Ada orang nak tengok dah? Ya Allah, berlambak-lambak tepi jalan tu. Apa itulah tu? Ada 2 daun. Satu nimbang pahala, satu nimbang dosa. Mana lebih berat? Berat pahala ke berat dosa? Kalau berat pahala, dapatlah dia masuk ke dalam syurga. Kalau berat dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, kekal abadi selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, syurga ni siapa masuk syurga dia kekal, tak ada keluar-keluar lagi. Syaratnya 2 aja, beriman dan beramal soleh. Bukan teruk benar, beriman dan beramal soleh. Garanti masuk syurga. Udah masuk syurga tak ada keluar-keluar lagi, terus selama-lamanya dalam syurga. Jadi syaratnya 2 aja. Apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Senang ke susah? Senang benar. Beriman dan beramal soleh, dapatlah syurga. Senang ke susah? Sekali lagi, senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang senang? Mana? Nyebutnya senang, nak buatnya belum tahu. Kalau senang, penuh surau ni. Berapa peratus yang datang malam ni? Ada 100%? Ada ke? Kalau senang, penuh surau ni, tak muat. Lelaki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Pasal payah lah tu ya. Itu dia. Kemudian nak masuk neraka lagi senang. Tadi nak masuk syurga senang ya. Nak masuk neraka lagi senang. Tak payah buat apa. Duduk aja kopi tu. Terus boleh dapat neraka. Fikir aja mana layak dijalankan undang-undang Islam dalam Malaysia ini. Tak sesuai. Malaysia ni negara berbagai-bagai kaum. Tak boleh nak kita laksanakan undang-undang Islam dalam negara majmuk seperti Malaysia. Macam? Kalau kopi itu pendapat kita, tak payah berdiri, duduk aja kopi itu, mikir aja tu. Kalau kopi itu fikir kita macam kapio lah jadinya. Bila kapio mati, ke mana? Masuk mana? Masuk neraka, kekal abadi selama-lamanya. Itu bukan melawak tu ya. Jadi sebab itu Allah sebut dalam ayat yang saya baca tadi, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun, dan mereka yang kufur tu kafir lah, kufur tu perbuatan orangnya kafir. Ya, mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami. Dia tak percayakan ayat-ayat Allah, Al-Quran tu dia tak percaya, hadis dia tak percaya. Ya, mereka itulah yang menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya tak nak cerita tentang beriman dan beramal soleh. Kalau tajuk iman ni udah masyhur benar. Tambah Amran pun ada ni, malas saya cerita tentang tajuk iman ni. Kita nak cerita tentang kafir malam ni. Nak kenal siapa orang yang dikatakan kafir. Wallazina kafaru tu. Siapa kafaru? Bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Wa kazzabu bi ayatina. Siapa mereka yang dikatakan kafir dan mendustakan ayat-ayat kami? Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kafir ni ada 4 golongan. 4 jenis orang yang dikategorikan sebagai kategori kafir. Yang pertama, murtad. Apa ni? Tahun depan nak tanya, tak tahu siap untuk tampil lagi. Kerana saya datang mari setahun sekali aja. Itu pun tahun depan tak tahu lagi. Tahun ini setahun aja. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Kalau seorang musyrik, kalau perempuan musyrikah, kalau ramai musyrikin. Itu dia. Itu dari segi bahasa aja lah. Jangan payah tak nak bekerja benda nak ngapel, tak payah ya. Terang aja dah. Yang ketiga mulhid namanya. Mulhid min lam hal ya dal. Mulhid. Yang keempat munafik. Itu 4 golongan kafir ni ya. Kali lagi. Yang pertama apa? Murtad. Yang kedua apa? Musyrik. Yang ketiga apa? Udah lupa, penat ngabur. Yang ketiga apa? Mulhid. Yang keempat munafik. Iaitu 4 golongan yang dipanggil kafir. Inilah dia wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina tadi ya. Mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Cuba kita bahas atau buat perincian satu persatu. Apa yang dikatakan murtad? Murtad tu ditolak keislamannya, ditolak imannya. Tak payah khabar pada dia bukan tahu pun. Kadang-kadang dia tak tahu yang dia tu murtad, tapi Tuhan dah tolak imannya. Dia tidak lagi dikira sebagai orang yang beriman, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia naik haji tiap-tiap tahun pergi, walaupun dia pergi umrah 18 kali setahun. Tapi kalau dia sudah jadi murtad, dia tidak dikira oleh Allah sebagai hamba-Nya lagi. Dia dah terkeluar dari golongan hamba-hamba Allah. Macam mana seseorang itu boleh jadi murtad? Yang pertama, dia menghina Allah Ta'ala. Dia engkar dengan perintah Allah Ta'ala. Dia engkar dengan hukum Allah Ta'ala. Allah kata haram, dia kata wajib. Allah kata wajib, dia kata harus dan sebagainya. Menukar hukum Allah Ta'ala. Itu yang pertama, murtad ya. Sama ada dengan lidahnya atau dalam hatinya atau melalui perbuatannya. Dia 3 cara boleh seseorang itu boleh keluar dari Islam. Pertama, dengan hatinya. Hatinya tak percaya tentang hukum Islam. Dia tak percaya tentang apa yang Islam percaya. Dia percaya Allah tu bukan satu, kata dia. Ada lagi Allah tu. Murtad itu. Dia tak khabar pada orang nak mati je. Itu murtad itu. Dia kira kafir lah tu. Kalau mati, bersamalah dia dengan Firaun, bersamalah dia dengan Namrud, bersamalah dia dengan Haman, bersamalah dia dengan Abu Jahal dan sebagainya. Itu yang pertama, murtad ya. Yang kedua, melakukan murtad ke ni? Murtad kita murtad tadi. Tadilah mati. Yang kedua, dengan lidah, dengan perkataan.
mana sesuai hukum bertudung dilaksanakan dalam negara Malaysia, katanya. Malaysia negara panas, mana nyuruh kami bertudung pula, tutup-tutup nanti botak kepala kami, katanya. Udah langsung tak tudung, udah ngelembung aja rambut ni. Itu kalau dia mengingkari hukum bertudung, kalau dia melembung aja rambut itu berdosa aja, masih beriman lagi. Tapi kalau sampai ingkar kepada hukum, dia sudah jadi murtad. Mana wajib bertudung, katanya, murtad itu. Mana wajib semayang, murtad itu. Mana wajib puasa bulan Ramadan, murtad itu. Mengapa puasa itu hanya di bulan Ramadan? Buatlah di bulan Syawal ke, cari bulan-bulan yang hujan ke, sejuk sikit. Tidaklah nak pijo macam kena-kena. Murtad itu. Mempersoalkan hukum hakam Allah. Macam Brunei lah. Tahu ke di mana Brunei? Brunei kan ke sekarang ni sudah melaksanakan hukum hudud. Dia sudah melaksanakan hukum hudud. Tapi ada tak orang masih mempertikaikan Brunei? Nanti tak ada orang yang siur datang ke Brunei, katanya. Pelancongan akan terjejas. Nanti mereka akan bankrupt. Tak ada pelancong nak datang ke sana. Perniagaan tak ada siapa yang siur, katanya. Mereka lupa yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dilaksanakan hukum hudud di Brunei itu, ya, kadar jenayah sudah jatuh 50%. Belum laksana, baru cadang je. Udah 50% kadar jenayah jatuh. Mereka tu bankrupt ke? Tak makan ke orang Brunei itu sekarang ni? Bankrupt ke tak? Mereka sudah menemui 7 telaga minyak, tahu? Bila istihar aja nak melaksanakan hudud, mereka telah menemui 7 telaga minyak yang boleh bertahan selama 600 tahun lagi. Umur Sultan Brunei itu pun tak ada 600 tahun lagi. Tapi minyak tu masih boleh bertahan selama berapa lama? 600 tahun lagi. Sementara menunggu sumber-sumber rezeki yang lain. Ini dia. Jadi orang yang mempertikaikannya, nanti dia tergolong dalam golongan murtad. Yang ketiga, melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia itu terkeluar dari Islam. Menghina Al-Quran, memijak-mijak Al-Quran dan sebagainya. Itu murtad. Lagi apa? Musyrik. Yang kedua, musyrik. Musyrik ni apa? Menyengutukan Allah. Kalau hendak masuk syurga, jangan sekali-kali syirikkan Allah. Siapa nak masuk syurga, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Lagi, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, kata Allah. Suratul Kahfi ujung sekali itu, ya. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, kalau nak jumpa dengan Tuhan, carilah di PBRT ni, tak jumpa. Carilah main Nawa, tak jumpa. Carilah ke kampung, tak jumpa. Nak jumpa Tuhan di mana? Ya Allah, ada orang ke ni? Nak jumpa Tuhan di mana? Di dalam syurga. That is the only place where you can see Allah. Faham kena macam orang putih ni? Nak jumpa Allah hanya di dalam syurga. Ya. Siapa bercita-cita, berharap, faman kana yarju, siapa berharap-harap nak masuk ke dalam syurga, berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beriman dan beramal soleh. Itu satu. Yang kedua, jangan menyengutukan Allah dengan sesuatu daripada hamba-hambanya. Jangan sekali-kali syirik, kerana syirik Allah tak ampunkan dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Syirik ni apa artinya? Menyengutukan Allah. Sama ada zatnya, sifatnya ataupun af'alnya. Ini kena belajar lah betul tuan-tuan, ya. Supaya jangan jadi syirik ni, kena belajar betul-betul. Sebab itu kalau ada tok guru ngajar bab akidah di sini, jangan jui aja bibir tu.
Jangan jui aja, jangan jebik je. Lah ustaz tu tak boleh ngajar daerahnya. Aku jual kejap bakau, kejap bakau. Itu kau orang dah jenuh dah belajar itu katanya. Ya, jangan takut kita melakukan perkara syirik yang kita tak sedar, tuan-tuan dan puan-puan ya. Syirik ni artinya menyengutukan Allah, sama ada zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Itu namanya syirik. Kalau dah jadi syirik, Tuhan tak ampun dosa walaupun dia semayang, walaupun dia naik haji, walaupun dia umrah, walaupun dia sedekah. Satu dunia ini sedekahnya tak terima di Tuhan. Ingat betul-betul ni. Ini bukan dari Haji Ibrahim bagi amaran ni ya. Yang bagi amaran ni siapa? Allah Ta'ala. Allah tak akan ampunkan syirik. Tuan-tuan dan perempuan, orang musyrik ni atau orang yang syirik ni ada 3 jenis syirik. Dalam kitab yang sebenarnya ada 4, tapi yang satu ni dipertikaikan ulama. Saya tak nak sebut yang tu ya. Ada 3 yang kita nak sebut malam ni. Yang pertama namanya syirik jali. Ingat ni, yang pertama namanya syirik jali. Yang kedua namanya syirik khafi. Syirik khafi. Yang ketiga namanya syirik kecil. Yang keempat yang dipertikaikan ni syirik harus. Yang ini dipertikaikan oleh ulama. Tapi yang pastinya ada 3. Apa tadi? Yang pertama jali. Yang kedua khafi. Yang ketiga kecil. Syirik kecil. Syirik jali, syirik yang nyata, yang terang. Macam orang Hindu tu nyembah patung, orang Cina tu nyembah gambar, itu syirik jali. Macam orang Melayu jugalah, nyamu penunggu, nyamu hantu, itu syirik jali tu tau. Orang Melayu zaman dulu apa itulah ya. Ada polis rumah lah, ada polis kampung lah, itu syirik tu, jangan tak serak. Ya. Ada ke tak? Tanya Amran, ada tak Amran? Dulu ada tak? Ada upacara nyamu kampung pula tu orang dia. Itu syirik yang nyata, syirik jali. Yang banyak orang tak sedar ni ya. Kecuali orang yang ada mengaji. Anaknya demam. Ya, anak Amran ni demam. Contoh aja, bukan betul ya, anak dia dah sihat. Ini contoh aja bagi faham. Ya, anaknya demam. Dah demam tu panggil le Tok Pawang. Tok Pawang mana? Tok Pawang Berain dari kampung. Kenal ke nama ni? Tok Pawang Berain dari kampung. Allah tak kenal nama. Ya, Tok Pawang Berain pun datang. Bak ayo turan katanya. Dia pun bawa sebuyung ayo. Ya, Tok Pawang Berain pun tengok dalam ayo tu, tengok. Buah botil lah ayo tu. Botil tu timbul dalam ayo tu ya. Apa kata dia? Anak mikir ni tertegur katanya. Tahu tertegur? Ya Allah, dia tak nak dengar perkataan tertegur. Ditegur di hantu. Kena belakang rumah tu katanya, bawah pokok nangkil tu. Pokok nangkil tu keras katanya. Ada ke pokok nangkil lembik? Jadi mesti dijamu bawah pokok nangkil tu. Kena buat sangka. Tahu apa sangka? Ya Allah, orang Transkah ni tak tahu apa sangka ke? Sangka tu buluh ditajamkan bagi roncing, bagi jorin ujung itu betul, pacak di tanah tu, di atas tanah tu betul, dicincang-cincang atas itu dikeluarkan jadi macam basket. Betul dijalin lah, dia tengangin je kan. Letak atasnya tu daun pisang. Atas daun pisang tu letak apa? Letak kari pap lagi, kuih koci lagi, buah melaka lagi. Apa lagi? Pulut panggang lagi. Lagi buah anak dara sebilik lagi, lempeng basah letak atas. Apa gunanya? Nak jamu hantu supaya hantu tak ganggu dia. Itu syirik tu, tahu. Serupa aja dengan perbuatan orang Cina. Orang Cina ada tak nyamu-nyamu apa tu? Ya. Cuba tengok bawah pokok besar tu kalau ada Cina dulu tu. Apa buahnya? Apple lah, limau lah, anggur lah, ya. Demo praktikal sikit, dia beli letak. Orang Melayu terlepap di dapur masak kari pap, terlepap di dapur masak buah cokodok, terlepap di dapur masak buah melaka dan sebagainya. Sekarang ni orang Cina lagi handai tu, lagi demo pandai. Dia belinya 5 plastik letak situ.
Tuhannya pun ditipunya. Ya. Tusakan kita, Tuhannya pun ditipunya. Itu dia ya. Ini syirik lah tu. Perbuatan itu sama dengan perbuatan orang Cina. Itu namanya syirik jali. Ada lagi satu syirik namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Macam mana sembunyinya tahu? Seperti bulu yang hitam pada kaki semut yang hitam, pada badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Boleh ingat ke mana ni? Seperti apa? Saya tak nak cakap. Seperti apa? Mulai tadi. Pertama apa? Bulu yang hitam. Lagi? Pada kaki semut yang hitam. Pada kaki itu di mana? Pada badan semut yang hitam. Lagi? Di atas tunggul yang hitam. Benar-benar ke dalam ni? Yang itu pun tak terdapat. Di atas tunggul yang hitam. Lagi? Di malam yang kelam. Nampak ke kaki semut hitam tu, nampak ke? Semutnya nampak? Tak nampak juga. Tunggul nampak? Tunggul pun tak nampak. Begitulah tersembunyinya syirik khafi ni. Yang ini yang ramai orang tak sedar. Banyak manusia tak sedar kerana dia tak nak belajar. Bila ada orang ngaji, tak siap nak datang. Jadi dia tak dapat identify yang mana benda-benda yang boleh menyebabkan dia syirik. Dia tak boleh. Dia kata itulah dia, macam Tuhan macam itulah. Dia bukan tak ya, kata dia. Kadang-kadang syirik dengan Panadol tu. Bukan tak ya. Tuhan menyembuhkan penyakit, Panadol tu bagus juga, boleh menyembuhkan juga. Kata sudah syirik dengan Panadol. Kadang syirik dengan doktor. Bukan tak ya, Tuhan menyembuhkan penyakit, Doktor Hamdan pun handai juga, boleh menyembuhkan penyakit, macam. Sudah syirik dengan Doktor Hamdan. Bukan tak ya, Allah tu menyembuhkan penyakit, kata Tok Pawang Berain tu pun pandai juga menyembuhkan penyakit, macam. Sudah syirik dengan Pawang Berain. Itu syirik khafi namanya. Kedua-dua ini kafir, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kafir dua-dua tu. Syirik jali pun kafir, syirik khafi pun kafir. Kalau mati membawa syirik itu, kekal abadi di dalam neraka. Siapa hendak angkat tangan? Angkatlah tangan. I want to see this person. Siapa hendak angkat tangan syirik ni? Kafir, tahu? Yang ketiga yang ini tak ada kafir. Syirik juga tapi tak ada kafir. Iaitu syirik kecil. Kata Nabi, aku yang ku takutkan Qomar tu lebih dari aku takutkan Dajjal, ialah syirik kecil, katanya, kata Nabi. Ditanya sahabat, apa syirik kecil tu ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Jawab baginda, ar-riya'u. Apa arti ar-riya'u? Riya'. Apa arti riya'? Buat atau tinggalkan suatu ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riya'. Saya pakai serban ni. Mengapa pakai serban? Biar tahu demi saya ni ulama. Biar tahu demi saya ni ngajar agama. Biar tahu demi saya ni ustaz. Itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Riya' lah tu. Itu riya' lah tu. Mana ni pakai serban? Kenapa pada pakai serban? Dia tahu dia imam, kita tak tahu dah orang dia imam, entah makmum mana-mana tu. Bila pakai serban, itu dia tu imam macam. Kalau kerana itu macam riak lah tu. Itu syirik kecil. Yang ini tak ada kafir. Tapi berdosa besar. Siapa hendak angkat tangan? Angkatlah tangan. Tak ada kafir, tak ngapel lah. Angkat tangan. Bukan kekal dalam neraka, dah habis dosa, so keluar balik dari neraka. Siapa hendak angkat tangan? Ini syirik kecil Buat sesuatu bukan kerana Allah, itu adalah syirik. Meninggalkan sesuatu ibadah bukan kerana Allah juga syirik.
Dia tak nak pakai sorban, nanti kata orang dia riak lah tu. Riak tu syirik kecil namanya. Dia tak nak pakai jubah, nanti dia kata ada orang dia nunjuk-nunjuk dia alim benar apa kata ada orang, langsung tak pakai jubah. Pakai t-shirt aja macam. Itu riak lah namanya tu ya. Tak buat pun riak, buat pun riak. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Pakai pun riak, tak pakai pun riak. Mana lebih baik? Lebih baik pakai. Mula-mula tu memanglah riak, lepas tu dah biasa, tak ada riak lagi. Yalah. Macam saya pakai sorban ni, tak ada riak dah. Saya kabut terang-terang je, tak ada riak dah. Mula-mula tu memang tangan tu nak ke situ je, jatuh ke korban aku ni, sengit dia dah nak ke situ je. Itu riak tu mula tu. Tanya mana ni. Nak ke situ je korban. Kira-kira tak? Udah apa tak rasa dah. Tak ada riak lagi. Begitu juga dia mula-mula pakai tudung. Mana rupa dia first time pakai tudung. Mana rupanya? Ya Allah, jalan pun tunduk. Tahu ni? Ngangkat kepala pun tak lalu. Macam yang berat benar tudung. Ya kenari? Ada rasa apa-apa? Dah tak ada riak lagi dah. Jadi antara buat dengan tak payah buat, patut buat ke patut tak payah buat? Buat. Mula-mula memang riak, lepas itu dia akan jadi biasa, sudah tak ada riak lagi. Ini dia orang yang masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Orang nombor 2 ya. Yang pertama tadi murtad, yang nombor 2 apa? Yang nombor 2 musyrik, mensyirikkan Allah. Yang ketiga mulhid. Mulhid tu artinya dia tak percayakan Tuhan, tak percayakan agama. Macam komunis, sosialis, macam Lenin, Stalin, Khrushchev zaman dulu ya. Itu zaman tahun 50-an dulu. Komunis berkembang pesat di dalam negara Malaysia ni. Tahun 60-an pun masih lagi kuat lagi pahaman sosialis di Malaysia ni. Mereka tak percayakan Tuhan, tak percaya ada kebangkitan lepas mati. Itu orang sosialis, orang komunis. Jadi itu pun kafir juga namanya. Seperti Stalin, Lenin, Khrushchev, lagi apa lagi tak? Yang zaman-zaman dulu lah, Karl Marx dan sebagainya. Dia mengatakan manusia ni bukan Tuhan menjadikannya. Manusia ni memang dia jadi secara semula jadi. Dia mengeluarkan buku yang bernama Theory of Evolution. Tahu ke tak mana? The Theory of Evolution. Teori kejadian alam ni. Alam ni bukan ciptaan Allah katanya ya. Dia kata alam ni adalah jadinya semula jadi, bermula daripada atom. Atom tu berkumpul dia jadi sel. Sel tu pula kumpul jadi tubuh. Itu jadi saya ni, tuan-tuan jadi tuan-tuan, perempuan jadi perempuan ni. Tubuh kita tu dah berkumpul. Bukan dari Allah, tak ada kena-mengena dengan Allah. Itu pun kafir juga. Sekarang ni fahaman itu dah makin lama makin merosot, tak ada lagi. Zaman saya mula-mula jadi cikgu tu kuat benar, meluas benar ya. Tahun 60-an ya. Memang meluas benar fahamannya ni. Tapi sekarang ni masih ada lagi. Di negara China masih ada fahaman ni lagi ya. Di negara Rusia masih ada lagi. Di negara Czechoslovakia masih ada lagi. Tapi di barat dah tak ada. Itu namanya apa tadi? Budak lupa. Apa namanya? Mulhid ya. Yang keempat namanya munafik. Itu namanya munafik. Apa erti munafik? Artinya menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufr. Menzahirkan keislamannya, dia pakaian rupa kita ni orang munafik tu, berjubah, bersorban ya. Kadang-kadang atas jubah tu ada pula lagi kelubung atas kepalanya tu. Lepas tu bersorban lagi. Lepas tu bawa tasbih, punya lebih besar, tasbihnya lebih besar dari tasbih saya ni tahu. Saya ni besar tasbih ni tahu ni. Tengok ni. Besar ni. Tapi kalau munafik tu lagi besar, lagi panjang. Panjang tasbihnya. Berjalan pun nganggur. Orang ingat dia ni orang benar. Orang ingat dia ni taat benar kepada Allah. Itu munafik. Dia pura-pura beriman, sebenarnya tidak beriman. Ya. Yang ini
perkara dalaman, perkara dalam hati kita tak tahu, kita tak nampak. Kerana benda itu dalam hati. Sebab itu tuan-tuan jangan berani-berani menuduh seseorang itu sebagai munafik. Jangan sekali-kali menuduh sesiapa jadi munafik. Kerana dia tak nampak. Sahabat yang hebat-hebat dulu pun ada seorang aja yang dia kenal sifat munafik itu. Namanya Abu Huzaifah. Dia kenal. Yang ini munafik, yang ini munafik, dia kenal. Dia boleh tunjuk, ini munafik. Pernah Saidina Umar pergi jumpa dengan dia, wahai Abu Huzaifah, kamu tengok dalam diri aku ni ada tak sifat-sifat munafik? Kata. Abu Huzaifah pun tengok, belang mata tengok. Umar pun dah ngetok. Dia masa itu dah jadi Amirul Mukminin tau. Dah jadi khalifah. Ngetok dia. Pucat mukanya. Lepas tu senyum Abu Huzaifah. Tak ada sifat munafik dalam diri kamu, wahai Umar. Baru mengurut dada Umar. Lega dia. Itu munafik. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak kenal orang munafik. Cuma Allah bagi tahu kita banyak tanda-tandanya. Rasul pun bagi tahu banyak tanda-tanda munafik. Di antara apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata Allah dalam Quran. Saya bagi tahu ini bukan nak nuduh siapa-siapa jadi munafik, supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu tanda-tandanya dan elakkan diri daripada menjadi orang yang munafik ni. Apa artinya? Apabila mereka berada di kalangan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kumpulan-kumpulan mereka, geng-geng mereka, mereka berkata kami bersama kamu. Yang tadi bersama dengan orang-orang yang beriman tadi, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami yang tadi itu olok-olok aja. Dengan orang beriman tu olok-olok aja, yang sebenarnya kami bersama dengan kamu, katanya. Itu tanda dia. Kalau bersama orang beriman, dia macam orang beriman. Orang beriman tahlil, dia pun tahlil. Orang beriman semayang, dia pun semayang. Orang beriman tarawih, dia pun tarawih. Orang beriman witir, dia pun witir. Lepas tarawih, lepas witir tu orang beriman pun tahlil la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah, lagi kuat betul sampai bergoyor surau ni. Punya kuat tahlilnya. Tapi bila dia balik kepada geng-gengnya, member-membernya, kumpulan-kumpulan dia yang menentang hukum Allah, dia kata kami sama dengan komen. Tadi bersama orang beriman itu olok-olok aja. Dia boleh ke tengah ke tepi. Semayang pun boleh, karaoke pun boleh. Baca Quran pun boleh. Lagi apa? Joget pun boleh. Dangdut pun boleh. Semua boleh. Di surau hebat tahlilnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar dari surau ada pentas. Apa? Ada pentas karaoke tu, dia pun naik kata pentas tu. That's the way I like it. Itu tanda dia. Lepas tu jumpa pula orang joget, dia pun berjoget juga. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan, katanya. Punya lebih bingung pula tu. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa dia cekik singgah ke Johor perginya. Pergi ke jauh musimnya. Bingung ke cerodik tu. Itu bingung bangang tengin tongong ya. Ini orang munafik. Satu, itu baru satu tanda tu, banyak tanda-tanda lagi. Al-munafiqun, innal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Adalah sesungguhnya orang munafik lelaki dan perempuan itu sentiasa bekerja sama di antara mereka. Mereka menyeru kepada kejahatan, kemungkaran dan mencegah kepada kejahatan, mencegah kepada kemakrufan. Yang baik-baik dia cegah. Orang nak ngajar tak ada baginya. Kalau orang nak buat karaoke, dia tolong pula tu.
Dia tolong nampakkan posternya, putih je kepiahnya. No. Malam ini malam amal, mempersembahkan siapa? Siapa nak? Mempersembahkan apa? Man kidal gitu. Agaknya lah ya. Dia. Kalau benda-benda maksiat dia tolong bantu. Kalau benda-benda baik dia tahan, tak boleh, dia kacau. Ya. Tak boleh. Macam seorang tu jadi imam, dibuang dah, tak boleh jadi imam. Ya. Ni dah dapat balik ya? Dapat balik, alhamdulillah. Ya. Pasal khutbahnya berbau politik katanya. Berbau politik apa salahnya? Politik memang sebahagian dari kehidupan. Ya? Yang tak boleh kalau berbau subversif. Itu tak boleh. Saya pun menentang ya, kalau ada subversif, mari kita pegang senjata, kita merontak. Itu saya pun tak setuju. Tapi kalau berbau politik menyatakan kebenaran, apa salahnya? Kita hendakkan Islam je tak? Tapi orang munafik ni, mereka akan cuba mempertahankan kebatilan mereka. Ya. Jadi sifat mereka tu macam sifat apa? Yang sifat apa? Demo dah tak reti ngajar. Orang nak ngajar pun tak ada baginya. Itu apa tu? Sifat apa orang itu tu? Ya Allah, demo ni tak tahu. Sifat kerongge. Tahu ke kerongge? Dia tak pernah tengok kerongge ke? Kerongge tu duduk atas pokok apa? Pokok rambutan adalah kerongge. Lagi? Pokok mangga adalah kerongge. Lagi? Pokok pelam adalah kerongge. Kerongge tu makan buah rambutan ke dah? Makan ke dah? Dia makan pelam ke dah? Dia makan mangga ke dah? Cuba kalau dia di atas pokok mangga tu, ada atas pokok pelam tu, kita panjat nak ngambil pelam macam apa dia buat di kerongga tu? Mun di kokak-kokaknya. Padahal dia bukan makan pun, biarkan je lah. Tapi kerongga tak ada kopi tu. Udah dia tak reti, orang lain yang buat pun tak bagi. Dia tak nak buat hudud, orang lain nak buat tak dibaginya. Itu kerongga lah tu. Hari ini ramai ke tak ramai kerongga dalam negara kita ni? Ramai ke sikit? Ramai benar kerongga kenari tau. Jadi sebab itu kita jangan jadi kerongga. Ya, kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, dah berapa minit? Oh ya Allah, dah 40 minit lebih. Minta maaf ya. Lebih benar. Kesimpulannya, orang kafir ni masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Ya. 4 jenis golongan tadi. Iaitu murtad, musyrik, mulhid, munafik. Masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Ndak yang mana? Cek khabar. Antara 4 golongan ni ndak yang mana tuan-tuan? Keempat-empatnya masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Jadi waspada. Ya, waspada, bukan waspada kepada mereka, waspada kita jangan masuk dalam golongan 4 ni. Lebih-lebih lagi munafik. Jangan kita masuk dalam golongan munafik. Kerana Allah sangat marah kepada orang munafik. Ya, yang lain tu marah juga, tapi munafik ni nombor 1 Tuhan marah. Sebab itu orang munafik ni Tuhan tempatkan di mana? Di neraka yang terkebawah sekali. Di tingkatan yang terkebawah sekali dalam neraka. Mengapa ke bawah? Mengapa di bawah? Kerana neraka itu yang di bawah adalah yang terpanas. Lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi ke panas. Ya? Yang terkebawah adalah yang apa? Yang terpanas. Macam kita nak nasi lah. Dami ada ke pernah nak nasi pun? Orang sana ada lah, sini orang depan ni ada tak pernah nak nasi? Tak pernah. Ya Allah, suami Dami ni tak pernah nak nasi pun dia. Ada ke tak? Ada. Kalau ada, Dami ni queen control lah tu. Mana? Ada ke tak ada? Saya pun ada. Orang nak nasi, mana dulu jadi kerak? Bawah ke atas? Ya Allah, tak pernah tengok ke? Yang mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Bawah lah dulu jadi kerak. Kenapa? Kerana yang di bawah tu yang paling panas. Itu sebab dia dulu jadi kerak. Yang di atas tu kadang mantah pun tak cukup api. Yang di atas ya, tak cukup api, mantah dia.
Tapi itu api nasi, bukan api neraka ya. Jangan pula ada yang bercita-cita aku bawah tak nak, takut aku atas tak ngapel lah. Jangan harus. Atas pun tak nak, bawah pun tak nak ya. Kita nak jangan masuk dalam neraka. Itu yang kita doa tadi apa? Wa qina azaban wa qina azabannar. Kalau saya sampai 3 kali tu, wa qina azabannar, jauhilah kami daripada api neraka ya. Mudah-mudahan kita faham tentang amaran malam ini ya. Bukan amran ya, amaran malam ini. Kita faham tentang amaran, jangan jadi 4 golongan tadi. Mudah-mudahan kita selamat, dapat jadi orang yang bertakwa. Kalau jadi orang yang bertakwa, Tuhan garanti masuk ke dalam syurga ya. Wallahu a'lam. Udahlah tu. Udah. 45 minit. Mau minta maaf dia. Orang tazkirah setengah jam aja.